Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurshima binti Faisal, nomor metrik BA20110551 dan merupakan salah seorang pelajar semester 4 sesi 2021-2022 daripada program Hubungan Industri. Hari ini saya akan membentangkan proposal ilmiah saya yang bertajuk Persepsi Pekerja Terhadap Kesatuan Sekerja, satu kajian di Sawit Kinabalu Sendirian Berhad, Cawangan Apas, Balung Tawau. Saya mulakan pembentangan saya dengan membentangkan takrif persepsi. Menurut William Ittelson 1987, mendefinisikan persepsi sebagai bagian dari proses kehidupan yang dimiliki oleh setiap orang. Dari pandangan orang pada titik tertentu, lalu orang tersebut merekreasikan hal yang dipandangnya untuk dunianya sendiri, kemudian orang tersebut mencuba mengambil keuntungan untuk kepuasannya. Manakala kesatuan sekerja pula merupakan instrumen untuk melindungi kepentingan pekerja di tempat kerja. Akta Kesatuan Sekerja 1959 didefinisikan kesatuan sekerja yang terdiri daripada persatuan gabungan atau pekerja yang bekerja di Malaysia. Kesatuan sekerja memainkan peranan penting dalam agenda perhubungan industri Malaysia yang merangkumi hubungan timbal balik antara syarikat dan pekerja. Namun begitu, persepsi yang diutarakan oleh sesetengah pihak sebagai contoh pekerja yang juga merupakan ahli kesatuan hendaklah diambil berat untuk mengetahui tuntutan dan keperluan mereka. Oleh itu, kesatuan sekerja merupakan pihak yang memainkan peranan penting untuk menjadi perantara tersebut. Seterusnya adalah latar belakang kajian. Setiap individu mempunyai persepsi yang berbeza. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengetahui dan mengkaji berkaitan perbezaan-perbezaan persepsi pekerja berkaitan kesatuan sekerja dalam organisasi tersebut. Persepsi yang disumbangkan oleh pekerja tersebut akan memberikan maklumat asas dan tunjang utama bagi menentukan hala tuju kajian kelak. Terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi persepsi pekerja. Sebagai contoh, persekitaran tempat kerja, impak pengurusan terhadap hak dan kebajikan pekerja, dan banyak lagi. Oleh itu, persepsi pekerja hendaklah diurus dengan baik. Hal ini kerana kegagalan bertindak dengan sewajarnya akan menyebabkan organisasi mengalami kerugian. Berikut adalah permasalahan kajian yang dilakukan. Yang pertama, apakah persepsi pekerja atau ahli terhadap kesatuan sekerja? Yang kedua, apakah persepsi ahli kesatuan terhadap faktor penyertaan pekerja dalam sesebuah kesatuan sekerja? Yang ketiga, apakah persepsi ahli kesatuan sekerja terhadap peranan kesatuan sekerja? Dan keempat, apakah persepsi ahli kesatuan sekerja terhadap tanggung jawab pihak pengurusan sumber manusia kepada kesatuan sekerja? Dan yang kelima adalah, adakah terdapat perbezaan prestasi kerja di antara ahli kesatuan sekerja yang mempunyai persepsi negatif dan ahli kesatuan sekerja yang mempunyai persepsi positif terhadap penubuhan kesatuan sekerja? Bagi objektif kajian pula, saya telah memilih untuk melakukan 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti persepsi ahli kesatuan sekerja terhadap faktor penyertaan pekerja dalam sesebuah kesatuan sekerja. Yang kedua, mengenal pasti persepsi ahli kesatuan sekerja terhadap peranan kesatuan sekerja. Dan yang ketiga, mengenal pasti persepsi ahli kesatuan sekerja terhadap tanggung jawab pihak pengurusan sumber manusia pada kesatuan sekerja. Dalam menjalankan kajian ini, saya telah menyenaraikan kepentingan kajian ini dijalankan. Kepentingan dalam menjalankan kajian ini adalah seperti berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh manakah persepsi pekerja atau ahli kesatuan terhadap penubuhan kesatuan sekerja di Sawit Kinabalu Sendirian Berhad, Cawangan Apas, Balung Tawau. Yang kedua, untuk memberi info kepada penerimaan pihak pengurusan atasan terhadap kewujudan kesatuan sekerja di organisasi. Yang ketiga, memberikan manfaat kegunaan kajian kepada kesatuan sekerja di tempat yang dikaji. Dan yang terakhir, memberikan manfaat kegunaan kajian kepada ahli kesatuan sekerja di tempat kajian. Seterusnya adalah berkaitan metodologi kajian yang saya gunakan.
Instrumen kajian yang akan dijalankan adalah berbentuk kualitatif, yaitu merupakan satu kajian penyelidikan di mana pengkaji bergantung kepada pandangan peserta, menanyakan soalan yang luas dan umum, mengumpulkan data dalam bentuk perkataan atau teks daripada peserta, menjelaskan dan menganalisis perkataan-perkataan tersebut dalam bentuk tema-tema, serta menjalankan inquiry dalam bentuk yang subjektif dan bias. Saya turut menggunakan borang soal selidi untuk objektif 1 dan 2, iaitu objektif 1, mengenal pasti persepsi ahli kesatuan sekerja terhadap faktor penyertaan pekerja dalam sesebuah kesatuan sekerja, dan objektif yang kedua, mengenal pasti persepsi ahli kesatuan sekerja terhadap peranan kesatuan sekerja. Manakala kaedah temu bual akan dijalankan untuk objektif yang ketiga, iaitu mengenal pasti persepsi ahli kesatuan sekerja terhadap tanggung jawab pihak pengurusan sumber manusia kepada kesatuan sekerja. Seterusnya, kajian pustaka juga akan dijalankan untuk mendapatkan maklumat dan bahan kajian lepas dan proses pengumpulan data dengan melakukan kajian dan pembacaan terhadap dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti. Kaedah pendokumentasi ini adalah satu cara untuk mengumpul maklumat melalui bahan kajian yang berkaitan dengan subjek yang sedang dipelajari. Instrumen yang terakhir adalah menggunakan kajian lapangan bagi menjayakan objektif 3 yang menuntut kesediaan pengkaji untuk hadir ke lokasi kajian. Ia akan memberikan kelebihan untuk mendapatkan mengakses maklumat dengan lebih jelas. Bagi reka bentuk kajian dan persempelan kajian pula, saya menggunakan kaedah deskriptif untuk merumuskan latar belakang kendiri sampel kajian, faktor dan peranan penglibatan dalam bahagian B dan C, serta menggunakan kaedah temu bual separa berstruktur digunakan untuk komponen D. Setiap soalan temu bual akan dijawab oleh responden dan akan digunakan sebagai data yang akan dinilai untuk mencari jawapan. Bagi pemilihan responden pula, bagi objektif 1 dan 2, saya akan mengedarkan soalan-soal selidik pada pekerja lebih kurang dalam 20 orang, manakala untuk pemilihan responden temu bual pula, responden yang akan dipilih untuk ditemu bual bagi objektif ketiga ialah wakil pihak pengurusan dan wakil ahli kesatuan sekerja jika ada. Sekiranya tiada wakil kesatuan sekerja diperolehi, maka pengkaji akan memilih salah seorang pekerja yang bersedia untuk ditemu bual di syarikat bagi memenuhi keperluan kajian ini mendapatkan data perolehan maklumat. Kesimpulannya, tujuan dan matlamat kajian ini adalah untuk memenuhi objektif-objektif yang jelas seperti yang telah dinyatakan. Selain itu, kajian ini juga merupakan kayu ukur kepada tahap penerimaan pihak atasan terhadap kesatuan sekerja yang sedia ada ditubuhkan, sedang ditubuhkan maupun akan ditubuhkan. Selain itu, kajian ini juga adalah sangat penting kepada diri saya sendiri untuk menyiapkan kajian yang sedang saya jalankan. Kepada pihak majikan adalah untuk rujukan masa hadapan dan menjadi garis panduan kepada pihak kesatuan sekerja pada masa akan datang. Sekian saja pembentangan proposal ilmiah saya. Sekian dan terima kasih.